Assalamualaikum guys, aku Afif Azman and this is my YouTube channel. Thanks for watching. Okay, aku rasa aku dah lama tak buat video ni. Sebab itulah sibuk juga. Apa yang sibuk time PKP ni aku pun tak tahulah. Okay, sebenarnya aku as a currently aku bekerja sebagai perunding hartanah dan aku juga as a student um, yang mana sekarang aku dalam semester akhir. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, tak fail paper, tak perlu repeat, aku akan grad lah insyaAllah, sama ada hujung tahun ni ataupun awal tahun depan. Okay, basically aku punya jadual schedule aku ataupun my priority, keutamaan aku. Yang pertama adalah my study lah. Sebab uh, yelah, study ni memang, ya Allah, untuk aku personally memang sangat-sangat memerlukan pengorbanan masa, tenaga dan macam-macam lagi lah. So aku kena fokus, and because of kalau fail kena repeat, and benda tu akan drag lagi masa, duit, kos dan sebagainya. And of course sebagai perunding tanah, bila um, ada perkara-perkara macam tu, dia sedikit sebanyak dia mengganggu urusan untuk aku uh, contact dengan klien. Contohnya aku nak pergi, contohlah hari Sabtu aku memang full day kelas sampai malam. Dan kalau aku ada kelas, of course aku akan inform klien aku yang aku tak dapat nak entertain daripada hari-hari yang aku ada kelas. So ya, agak mencabar juga, tapi aku try to give my best to my clients, and of course to you guys yang sudi subscribe, sudi tonton video ni. And ada apa-apa info yang aku boleh share, aku insyaAllah aku akan share. Okay, untuk hari ni aku bangun tadi, aku ingat aku nak start terus dengan assignment. Sebab kita orang baru dapat this task untuk new assignment. So aku nak start early and tengok apa yang aku boleh buat dan apa yang aku boleh draft dulu, get the idea. So sebab macam aku nak siapkan assignment tu makan masa yang sangat lama nak dapat idea dan ilham semua. Okay, so bila aku buka phone, aku dapat notification dekat YouTube, yang mana daripada Faris Askaris. Dia komen, subscribe je lah channel Financial Faiz, macam-macam boleh belajar, macam-macam belajar. Okay, so memang betul, kalau korang tak tahu, you guys can search dekat YouTube Financial Faiz punya channel, and bagus, dia memang konsisten daripada awal buat sharing tentang kewangan, hartanah dan sebagainya. So korang boleh follow dia untuk korang dapatkan knowledge ataupun awareness dan sebagainya, sebab dia punya sharing memang konsisten dan sangat-sangat bagus lah. Okay, cumanya aku bukan ada isu apa-apa dengan dia punya komen ni. Cuma aku takut, aku risau kalau mungkin korang takut ada yang salah faham, yang mana video aku kebanyakannya aku tak cerita aku tak spesifik lah, sebab aku tak ada banyak sangat masa untuk buat editing dan sebagainya, and dia punya info pun tak spesifik. Sebabnya untuk aku secara personally, aku rasa setiap orang tak sama. Kalau aku bagi a general view, yang kalau aku bagi spesifik, aku takut tak sesuai dengan orang-orang. Ada satu pihak tak sesuai. Mungkin satu pihak okey, mungkin ada yang tak suka dan sebagainya lah. That's why aku tak suka bagi macam spesifik. Aku lebih suka kalau korang tengok aku sharing lebih kepada general, and korang boleh contact, sebab aku share aku punya contact number, korang boleh contact, and aku boleh bantu spesifik ikut korang punya needs lah, ataupun korang punya goal. And of course aku just bantu sekadar yang aku tahu dengan sekadar ilmu yang aku ada. Bukannya dengan aku cakap macam tu maksudnya aku boleh bagi all the solution that you need, tak. Of course korang boleh follow contohnya macam Financial Faiz punya channel, and aku sendiri banyak belajar dengan Zaidi Ismail, Faizul Rizwan,
Syafri Bustan, banyak korang boleh follow dekat Facebook, YouTube diorang, dan diorang banyak buat sharing. Dan of course benda-benda ni sekarang dah banyak, tinggal nak dengan tak nak je. This is all free knowledge and free information. Tapi untuk aku, sebab aku dah tahu, of course contoh macam moratorium, dah banyak dah buat sharing pasal moratorium. And basically untuk aku cuma cakap contoh lah untuk moratorium. Kalau pendapatan korang terjejas, ambil je. Kalau pendapatan tak terjejas, inform bank, korang tak nak ambil moratorium tu. Sebabnya aku ada tanya juga several banker, dia akan extend 6 bulan tu, and interest tu pun dia just put on that 6 month punya extend. Itu je. So kalau ada tambahan pun sebenarnya tambahan kepada tenure. Itu this one bank. Ada juga mungkin bank yang dia tambahan pada interest. Ada juga satu bank ni yang viral, orang kata kena drag 2 tahun. Tapi yang itu aku tak betul-betul study lagi. Yang aku difahamkan setakat hari ini, dia macam kalau korang drag 2 tahun tu pun sebenarnya installment korang direndahkan, diturunkan lagi. So maksudnya installment diturunkan tapi tenure tu dipanjangkan. Okay. Personally kalau korang tanya aku, kalau terjejas ambil je. Ataupun kalau tak terjejas tapi korang kata nak ambil ke tak, kalau tanya aku ambil lah. That's why aku tak boleh nak bagi spesifik, tak sesuai dengan semua orang. Tapi kalau untuk aku personally, aku ambil sebab korang boleh gunakan that 6 month period punya moratorium. Kalau korang nak buat saving, nak lebihkan korang punya simpanan korang for preparation, apa-apa nak standby ke apa benda, boleh guna sebagai tambahkan simpanan. Ataupun korang nak tutup hutang-hutang yang kecil. Contohnya korang ada baki hutang kat kredit 5,000. So this is the opportunity untuk korang ambil, tutup satu hutang. So korang dah reduce satu komitmen dan sebagainya lah. So that is the idea. Tapi untuk aku tak bagi tahu spesifik lah. Sebab of course untuk info-info macam moratorium apa semua tu korang banyak sharing yang lebih hebat daripada aku, yang lebih detail dan lebih accurate. Tapi yang keduanya, kenapa aku tak bagi tahu secara spesifik, of course aku tak nak contoh kalau aku pun cara dulu, selesaikan hutang, aku cut off apa yang aku boleh cut. Aku jual kereta, aku Astro, Netflix semua aku cut. Lepas tu aku instead of makan kat kedai, aku beli beras. Lepas tu masa tu bujang lagi, beli beras apa semua, dengan telur sepapan, siap kicap, masak. So kat situ aku boleh jimat. So sebulan untuk aku punya makanan tu, aku tak spend lebih daripada RM300 lah untuk makan. And kalau kereta aku dah jual, aku dapat jimat that RM600 sebulan aku gunakan untuk compounding ataupun snowball bayar hutang-hutang aku yang lain. So ada orang dia rasa tak boleh. So bila aku bagi tahu this idea untuk korang buat, dan korang, yelah, mungkin ada yang dengar dia dalam keadaan tertekan dan sebagainya, and dia ada family. Aku masa tu bujang. So dia akan cakap, kau cakap senang lah, kau bujang. Aku ni ada family. Kalau aku jual kereta, macam mana dengan family aku, anak bini aku dan sebagainya. So that's why aku tak suka nak bagi spesifik idea of how to solve lah. How to solve. Sebab mungkin tak sesuai untuk korang. And ada orang dia boleh buat, boleh follow this one method, ada orang tak boleh. So setiap orang semua tak sama, dan that's why aku buat setiap dalam sharing aku bagi sekali contact number. And of course korang boleh tengoklah on the comments ke apa benda yang mana bila korang contact aku, it is not a clickbait ataupun upsell for something. Korang contact aku bagi consultation FOC saja, sebab niat sekadar nak membantu. Mana yang aku mampu untuk membantu, itu that is how
I feel that I can contribute to the society lah. So kalau korang memerlukan apa-apa saja, yalah mungkin bantuan ke, nak sharing ke dan sebagainya, korang boleh contact sama ada WhatsApp ataupun call. Cumanya aku akan entertain bila waktu yang sesuai ataupun bila waktu yang aku ada lah available. So far itu saja setakat yang aku mampu buat lah. Tapi on the sharing part, betul macam apa yang dia cakap komen tu, subscribe je lah channel Financial Faiz. Macam-macam belajar. So korang boleh belajar dekat semua, banyak ramai lagi yang buat sharing, good info sharing. Dan pada aku sangat sangat bagus lah sebab dia orang konsisten dan banyak buat sharing. Tapi untuk aku, minta maaf sebab aku memang tak dapat nak bagi spesifik sebab aku tak nak offended orang yang tak sesuai dengan that situation. Contoh macam nak beli rumah, ada orang memang nak sangat beli rumah tapi kelayakan dia tak lepas. Ada orang memang tak nak beli rumah sebab aku ada kawan yang income dia boleh tahan M40 nak masuk T20 lebih kurang, tapi dia tak suka membeli rumah dan dia tak nak membeli rumah. Pada dia rumah ni satu bebanan. Ada orang memang nak membeli rumah, satu impian. Ada orang nak beli rumah dan membeli banyak rumah. So again, benda ni pada aku, setiap orang punya impian. Siapa aku untuk mengatakan impian kau tu salah? Sebab dulu-dulu yes lah, aku masa awal muda-muda kan, oh ini semua mengarut lah, bla 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 apa semua. Tapi aku tak tahu bila aku punya turning point. Sampai satu masa aku fikir, kenapa aku sibuk dengan apa ni orang punya impian kan? Maksudnya aku ada contoh kawan, contoh yang macam aku cakap tadi, memang tak nak beli rumah. Ada yang pernah cakap dengan aku, sebab ada seorang, this one kawan aku ni, dia memang kerja sempoi-sempoi. Ada kerja ada, tak ada kerja relax, masih bujang belum kahwin. And dia pun cakap aku tak ada target nak kahwin ke, beli rumah ke, apa benda ke, itu tu ni. So pada aku, life is just a life yang kau boleh lebih kepada beribadah. Dan dia macam tu, aku tak judge dia sebab pada aku, masa awal-awal aku rasa macam apalah kau ni, kita kena ada tujuan hidup bla 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 semua kan. Tapi in the end, betul, untuk dia betul. Dan aku setuju untuk diri dia lah. Tak perlu pun, kenapa kita nak setkan satu standard yang dia perlu ikut kita punya standard. Kalau kita kata Islam ni bukan macam ni, pun tak juga. Sebab ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, dia memang orang yang sukakan dengan ilmu. So dia antara sahabat yang susah lah, tapi dia lebih fokus mencari ilmu. Ada sahabat Nabi, dia lebih kepada kepimpinan dan politik. Contohnya macam Abu Bakar, Saidina Umar. Ada sahabat yang pakar dalam perang, tapi dia tak pakar dalam hukum hakam, hafalan dan sebagainya. Contoh macam Khalid Al-Walid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid ni tak pernah gagal dalam satu perang pun dalam hidup dia. So itu yang aku maksudkan. Macam korang tak perlu ikut standard orang lain. Just ikut apa yang korang rasa korang nak achieve and apa yang membahagikan korang. Ada orang bahagia dengan membeli Mercedes, lepas tu kita nak judge dia, hutang mahal lah, bayar sanggup sampai ikat perut. Dan dia sanggup, dan itu yang dia nak kan. Kita just boleh sharing, bro, mungkin kau boleh try to macam fikir-fikir dululah, sebab nanti komitmen kau sekian-sekian. Dan itu yang dia nak kan. Sama juga dengan orang yang nak kahwin. Kalau dia dah suka sangat dengan orang tu, takkan kita nak cakap majlis kahwin kau ni mahal gila. And to be honest, this is my personal experience lah. Before kahwin, masa bujang kan, yalah aku banyak follow posting yang majlis kahwin, kos dia gini, 2,000 dah cukup, tak perlu membazir bla bla bla, tu ni kan. So aku dah termakan doktrin tu. Aku rasa macam mengarut lah, mahal majlis kahwin. Tapi untuk my personal experience, aku tak boleh nak buat macam tu. Aku tak boleh buat majlis kahwin sekadar 2,000, 5,000 ringgit je. Sebab aku ada family untuk aku entertain, yang mana ada hati-hati yang kita kena jaga. And
tak naklah disebabkan satu 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 event kita nak bermasam muka, dan ada orang memang dia nak raikan, dan kita usahakanlah sekadar yang kita mampu. um, Again, aku tak judge orang yang nak buat. Yalah, after beberapa tahun tu kan, aku dah rasa, bukan aku rasa aku matang, tapi aku rasa macam perubahan uh, persepsi aku. Orang tu nak buat majlis kahwin besar, grand dan sebagainya, terpulang pada dia. And ada orang sanggup untuk buat pinjaman untuk kahwin. Ini pun sensitif juga. Ada orang memang sangat tak setuju, benda kau dah sampai anak 5 6 7 anak pun hutang tak habis. Okey, satu aku cakap, kita just boleh advise, that is the risk. Itu yang diorang kena tanggung. Tapi kalau itu yang membahagikan dia, dengan perkahwinan tu dia dapat anak-anak yang dapat membahagikan dia juga, pada aku tak ada masalah. As long as korang tahu how to calculate ataupun how to uh, check apa and balance lah korang punya risk and reward korang, kan. uh, Kalau boleh jangan overspend, itu je. Tapi kalau korang rasa korang nak buat loan, korang calculate lepas 5-6 tahun korang kena tanggung debt hutang for a monthly of commitment sekian-sekian amount, korang sanggup, korang okay, just go for it lah. Tapi sebab of course korang kena faham yang in future kita akan rasa, cuma janganlah macam menyesal in future kan, lepas 5 tahun tak settle lagi. Sebab benda tu, that is the perjalanan lah. And you guys can learn from that. Macam aku sendiri, aku sampai masuk AKPK, aku gembira bro aku dapat masuk AKPK. Sebab because of that situation, aku tak boleh sampai nak bayar hutang sampai aku masuk AKPK. And after that, disebabkan AKPK itulah aku cari orang yang boleh mengajar how to solve my problem and how to overcome the problem. And Alhamdulillah, because of that, aku dapat keluar hutang dan aku dapat membeli sebuah rumah. Yang mana sebelum aku um, ada masalah hutang masuk AKPK, aku rasa nak beli rumah pun aku rasa mustahil. Sebab padahal gaji aku masa tu dalam 5 ke 7 ribu juga, aku rasa mustahil. Tapi because of ada masalah masuk AKPK, kita cari jalan dan kita jumpa jalan. So again, kita ambil everything, pandang secara on a positive side, mesti ada hikmah. And of course, banyakkan belajar dulu sebelum membuat keputusan. Dapatkan beberapa pendapat sebelum buat keputusan. Itu je yang aku boleh cakap. And untuk korang nak buat loan untuk kahwin ke, tak ada masalah. Sebab pada aku, tak ada beza dengan orang buat loan untuk study, buat loan PTPTN untuk study, kan. Sebab dah 10 tahun study pun, dah habis belajar, dah 10 tahun kemudian pun kerja, belum tentu PTPTN dia habis bayar. And orang akan cakap, tak apalah, belajar, that's knowledge, dia akan dapat info, dia akan dapat ilmu, dia akan dapat update his life value apa semua. Tak juga. Ada orang, yalah contoh, ada orang belajar untuk khusus yang ini, tapi end up dia jadi yang ini. Maksudnya mungkin dia belajar engineering, lepas tu akhirnya jadi perundi hartanah yang tak pakai mana pun dia punya engineering tu. But of course, as a advantage lah, dia ada some sort of, maksudnya dia pandai lah. Orang engineer pandai kan. So dia pandai, and then dia masuk, but dia boleh gunakan, that is a advantage ataupun value added lah. But still, as a perundi hartanah, aku bukan engineer, boleh je, tak ada masalah pun. So that's why aku cakap semua orang tak sama. Kalau korang rasa korang kena buat loan for something that you have to do, study ke, kahwin ke, beli kereta ke, beli rumah ke, terpulang, tak ada masalah. Even korang nak beli MERS, korang nak ikat perut, sukati. Korang nak pakai iPhone, korang nak ikat perut, sukati. Sebab itu yang membahagikan korang. Sebab kalau korang contohlah, aku nak sangat beli iPhone, contoh, aku nak sangat kan, tengok orang-orang kawan-kawan, contohlah,
Semua pakai, tapi aku just telefon macam ni. So korang plan untuk saving sampai masa korang ya ikat perut untuk beli iPhone. Tapi bila korang tengok orang lain cakap, oh mengarut lah, kau dah tak mampu tu buat apa nak pakai kan. Baik baik kita simpan je duit ni untuk guna benda lain dan sebagainya kan. Baik kita pergi haji kan, contohnya lah. um, Pada aku personally, bukan aku cakap dia pergi haji tu tak membahagikan dia. Bukan. Mungkin dia ni baru 18 tahun. Baru 20 tahun. Muda lagi. Kan? So, apa yang dia nampak at that time pada umur dia tu, iPhone. Kan? Tak salah lah untuk dia work for it. And dia learn on apa ni, responsibility. Macam mana untuk achieve something, apa yang aku kena sacrifice dan apa yang aku kena usahakan. And kalau dia tersalah jalan, mungkin buat loan Aeon, beli motor sangkut, beli kereta sangkut, dia uh, akan belajar daripada kesilapan. So for me, jangan takut buat silap. Again, sebelum buat keputusan, dapatkan beberapa pandangan, belajar dulu. Itu saja. Assalamualaikum.